Betul. Kerana beri ruang untuk saya bahas tentang Undang-Undang Bank Pelaburan Infrastruktur Asia 2016. Saya ingin membangkit 3 isu penting berkait dengan rang undang-undang ini. Pertama, mengenai persaingan geopolitik di antara apa yang saya panggil IMF Amerika Syarikat dengan IMF China. Kedua, berkait dengan kuasa China dalam AIIB dari segi pengundian dan veto. Dan ketiga, pengeluasan kuasa China melalui AIIB di rantau ini, khususnya di ASEAN, termasuk di Malaysia. Tuan Yang Pertua, Bank Dunia dan IMF berfungsi satu, untuk memberi pinjaman kepada negara-negara membangun untuk pembinaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Kedua, memberi pinjaman kepada negara-negara yang mengalami masalah kewangan. Kedua-dua institusi antarabangsa ini dikuasai oleh Amerika Syarikat dan asas institusi ini adalah Washington Consensus yang berfungsi untuk mempromosikan kepentingan Amerika Syarikat dan juga untuk mempromosikan pasaran bebas, free market, termasuk penswastaan dan sebagainya. Tetapi ekonomi yang terbesar di dunia, iaitu China, tidak mempunyai apa-apa peranan yang signifikan dalam IMF ataupun Bank Dunia ataupun apa yang dipanggil Bretton Woods Institutions ini, kedua-dua ini. Malah Amerika Syarikat telah memasukkan China, tidak memasukkan China dalam perjanjian perkongsian Trans-Pacific Partnership, satu perjanjian perdagangan yang besar, yang paling besar dalam dunia, yang merangkumi 40% pasaran dunia. Strategi ini adalah untuk sideline China dan mempromosikan kepentingan Amerika Syarikat, iaitu untuk mengabaikan atau mengeluarkan China daripada Trans-Pacific Partnership Agreement ini. Tindak balas ataupun strategi China ialah untuk mendepankan institusi sendiri, to promote its own institutions dengan izin, melalui apa yang dipanggil Regional Comprehensive Economic Partnership ataupun RCEP, iaitu satu perdagangan bebas, dan ASEAN Infrastructure Investment Bank yang tidak termasuk Amerika Syarikat. So what we see, Tuan Yang Betul, ialah satu peperangan yang besar, a global trade and financial war di antara dua gergasi dunia, iaitu Amerika Syarikat dengan China. Dan soal depan kita ialah, atau soalan yang timbul dan harus dijawab oleh pihak kerajaan, khususnya menteri, ialah bagaimanakah sebuah negara kecil seperti Malaysia dapat manuver di antara dua gergasi ini. Ini soalan yang saya fikir kerajaan mesti jawab. Tuan Yang Pertua, boleh minta penjelasan? Boleh. Ya, Muhammad. Terima kasih, Mas Ketua. Memang kita sedar bahawa Amerika dan China ini dalam perang dingin dalam bentuk ekonomi. Dan di sini juga ada pepatah Melayu, Muhammad. Gajah sama gajah berlaga, pelanduk masuk tengah-tengah. Bermakna kita ini negara kecil, tapi kita harus bijak memainkan peranan ke arah bagaimana kita boleh monober negara besar ini, Amerika dan China. Kita tidak diancam oleh Amerika, tidak diancam oleh China. Bermakna inilah kepintaran pemimpin negara kita untuk mengurus dengan baik perhubungan ekonomi antara Amerika dan China. Kita tahu dua negara ini pada hari ini memang bersaing dengan begitu hebat. Sebab Amerika melihat China adalah merupakan ancaman untuk merosakkan ekonomi dia. Dan China mempunyai populasi yang banyak, yang tinggi, 1,3 bilion. Jadi bayangkan bagaimana Amerika hendak bersaing dengan China. Jadi apa pandangan Yang Berhormat tentang perkara ini dan apa cadangan Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya memang sokong dengan pandangan Yang Berhormat bahawa masalah di antara ataupun persaingan di antara Amerika Syarikat dengan China sama seperti apa yang dikatakan, iaitu gajah dan gajah berjuang, yang mati di tengah-tengah adalah negara kecil dan pelanduk dan sebagainya. Dia tak sebut mati, Muhammad. Dia kata negara kecil manuver. Maksud sama, Tuan Yang Betul. Tapi isu saya nak bangkit ialah soal di sini, apakah ruang yang diberikan kepada satu negara yang kecil untuk manuver kedua-dua negara ini? Apakah ruang? Dan nampaknya, selalu ni kita nampak bahawa di IMF ataupun di World Bank, bahawa ruang untuk negara-negara kecil langsung tidak ada.
dan terpaksa terima klausa-klausa ataupun conditionalities daripada Amerika Syarikat supaya menukar sistem yang sedia ada di negara-negara yang mereka memberi wang ataupun memberi sokongan kewangan dan sebagainya. So kita dapati bahawa masalah di sini bukan isu berkait dengan bijak ataupun kepintaran. Ini adalah berkait dengan kuasa. How power is used to manipulate. How power is used to ensure dan negara-negara lain, khususnya negara-negara kecil, mendengar apa yang dikatakan oleh negara-negara besar seperti China dan dalam Amerika Syarikat dan China dalam kes ini. Tuan Yang Pertua, IMF dan World Bank adalah dua institusi yang saya katakan yang mempromosikan pasaran bebas dan juga mengamalkan konsep penguasaan. Soal yang timbul ialah bagaimanakah operasi AAIB akan berlainan daripada World Bank dan IMF yang sedia ada. Dengan pelaburan sebanyak 100 bilion US dollars, sudah ketara bahawa AAIB akan dimonopolikan oleh kerajaan China termasuk kuasa pengundian dan veto mereka. So, kita dapati bahawa sekarang tadi Yang Berhormat mengatakan bahawa negara kecil terpaksa bijak dan kepintaran. Tetapi di sini kita dapati bahawa satu negara menyumbangkan 100 bilion US dollars ke dana AIIB ini, dan dana ini akan digunakan untuk menentukan hala tujuan dan juga struktur ekonomi yang menerima wang daripada mereka. Negara China juga akan menggunakan AIIB untuk memberikan pinjaman bagi pelabur infrastruktur ataupun untuk pembayaran semula hutang dengan sekatan yang kurang berbanding IMF dan World Bank, iaitu conditionalities. Jadi, jika perkara ini berlaku, apakah conditionalities yang Malaysia akan terima dan conditionalities yang Malaysia tidak akan terima. Tetapi soalan yang lebih penting, Tuan Yang Pertua, dan harus dijawab oleh pihak menteri, dan adakah Malaysia berkuasa ataupun ada bersuara untuk tolak mana-mana conditionalities yang akan diberikan kepada Malaysia semasa mendapat kewangan ataupun penolongan kewangan daripada pihak China. Isu berkait Tuan Yang Pertua adalah berkait dengan isu institusi kewangan dunia yang baru. Apa yang China buat sekarang ialah untuk melontarkan satu institusi kewangan dunia yang baru. Dan saya fikir ini adalah menjadi masalah sebab matlamat AIIB ini adalah untuk memberi pinjaman untuk pembinaan lebuh raya, lapangan terbang, loji tenaga termasuk dengan nuklear. Keadaan ini memberi satu peluang ataupun kemungkinan yang besar kepada negara China supaya state-owned enterprises mereka mencari peluang mendapat kontrak di Malaysia. Dan lebih teruk lagi ataupun kritikal bila negara China memaksa Malaysia ataupun negara-negara lain untuk menggunakan firma state-owned enterprise mereka ini. Ini sama juga dengan Amerika Syarikat bila World Bank dan IMF memberikan financial support kepada mana-mana negara, mereka juga menentukan firma mana yang akan digunakan untuk implementasikan projek itu. So ini sama dengan negara China, mereka akan menggunakan SOE mereka untuk menjalankan projek-projek yang telah diluluskan dan diterima oleh negara berkenaan. Isu yang kedua yang seterusnya Tuan Yang Pertua adalah berkait dengan kuasa pengundian IMF dan Bank Dunia berbanding dengan AAIB. Sewaktu Bank Dunia dan IMF ditubuhkan pada tahun 1944, Amerika Syarikat mempunyai share mengundi sebanyak 35%. Sekarang Bank Dunia dan IMF mempunyai seramai 188 negara yang merupakan ahli, dan Amerika Syarikat hanya mempunyai share undi sebanyak 16.21 di Bank Dunia dan 16.74 di IMF. China pula mempunyai share mengundi sebanyak 3.81 di IMF dan 4.78 di Bank Dunia, walaupun mereka merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia. Ketara bahawa Amerika Syarikat mempunyai kuasa mengundi yang amat besar
dan dapat menentukan Presiden Bank Dunia dan juga IMF sebagai veto walaupun keputusan tersebut dikatakan dicapai melalui proses konsensus. Dalam pada itu, China merupakan pelabur terbesar dalam AIIB dan akan menggunakan mempunyai kira-kira 25% kuasa pengundi. AIIB sekarang mempunyai sekurang-kurangnya 57 negara yang merupakan ahli mereka. Bagaimanakah operasi AIIB ini berlainan daripada IMF dan Bank Dunia, sedangkan negara China ingin menubuhkan dan menguasai institusi kewangannya sendiri? Adakah kerajaan Malaysia telah menjalankan satu cost benefit mengenai nilai tambah bagi rakyat Malaysia kalau Malaysia menyertai AIIB berbanding dengan IMF dan Bank Dunia? Saya memang ingin challenge menteri mengatakan, has the Malaysian government done a cost benefit analysis on the entry into AIIB? Saya fikir tidak, selalunya tidak. Tapi saya minta kerajaan cakap dengan dalam Dewan Mulia ini, adakah mereka telah menjalankan cost benefit analysis. Isu yang akhir, Tuan Yang Pertua, berkait dengan penyertaan AIIB termasuk ekonomi-ekonomi besar di dunia termasuk Jerman, Perancis, Korea Selatan dan United Kingdom. Kesemua negara-negara ini adalah merupakan sekutu tradisional Amerika Syarikat tetapi sedang mengalami anjakan paradigma pada negara China. Sekarang kerana China sekarang menjadi negara yang ekonomi yang terbesar sekali dalam dunia sekarang, maka there is a divided loyalty di antara negara-negara yang besar, dan kita dapati bahawa ada negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Syarikat bersama-sama dalam China dalam projek AIIB ini. Antara sebab mengapa perkara ini berlaku dilihat daripada pakar ekonomi Joseph Stiglitz yang mengatakan bahawa conditions of IMF and the World Bank are too forceful, a tool to reshape governance, putting nations in a humiliating position of either choosing to cave in or foregoing money. They have no regard to social aspects that are invasion to sovereignty. So kita dapati bahawa banyak negara tidak menjadi ahli bukan keluar tapi menjadi members atau keluar daripada IMF World Bank tetapi dan juga menjadi ahli kepada AIIB oleh kerana masalah yang mereka menghadapi bila mereka masuk dengan IMF dengan World Bank, khususnya melalui conditionality yang dikenakan kepada mereka. Tapi saya nak tanya kepada kementerian, adakah AIIB ini akan menggunakan conditionality? Dan adakah conditionality ini akan memperluaskan kuasa China di rantau ASEAN dan juga di Malaysia? This is the question that is in front of the Dewan Yang Mulia ini. This question has to be answered. Nah, mengapakah isu ini penting? Sebab kita dapati bahawa di negara China ataupun prinsip China sama seperti di Amerika Syarikat. Mereka hendak meluaskan kuasa mereka untuk mendapat pasaran yang lebih besar. Bukan saja dapat pasaran yang lebih besar, tetapi monopoli geopolitik khususnya di ASEAN. Dan kita dapati bahawa mereka tidak langsung, they don't care about the recent ruling yang telah dibuat oleh the Permanent Court of Arbitration pada 12 Julai 2016. Dalam Permanent Court of Arbitration jelas mengatakan bahawa China harus menggunakan rule of law. Tetapi China kata no rule of law but my law. What is my law? Bilateral arrangement. Bilateral arrangement jelas menunjukkan bahawa they will rule over a vulnerable country and especially in Southeast Asia bila tidak ada pandangan yang has been agreed upon, a consensus agreement di ASEAN. ASEAN today is broken because of the South China Sea. Hari itu bukan mengatakan bahawa we are united, we are neutral, but this is not true. In fact, the only country di ASEAN yang mengatakan bahawa menekankan rule of law is Singapore. Singapore dalam ucapan Perdana Menteri mereka dalam Hari Kebangsaan jelas mengatakan why Singapore stands for the rule of law. But Malaysia hasn't stand up to the rule of law, especially to the Chinese. Dan ini jelas memberikan kita satu pandangan why we have to be careful. Sebab kita dapati bahawa negara Cambodia digunakan oleh China untuk pecah belahkan ASEAN. Jelas. Dipecah belahkan ASEAN. Dan this is the worry is, if the influence of China increases in Southeast Asia, then what happens to ASEAN unity? What happens to ASEAN unity? This is the question saya nak minta. Dan juga kalau kita ambil contoh Cambodia, kita dapati di Cambodia sekarang pelaburan dari negara China pula berjumlah
9.6 bilion dari tahun 2003 hingga 2013 dan telah naik kepada lebih kurang 13 bilion sekarang. Dan lebih 20 bilion telah dijanjikan kepada negara mereka. Dan juga menteri di Cambodia mengatakan bahawa in terms of money, dengan izin, China is the number one. The power of China is getting much bigger. We choose China because its investment does not come with conditions. Does not come with conditions. A number of Western investments come with attachments, and they have to be good in and we have to be good in democracy. We have to be good in human rights. Ini pandangan daripada China, daripada Cambodia. Selepas mereka menerima wang daripada China. Dengan pelaburan China di Cambodia, the Chinese are able to buy loyalty. The Chinese are able to buy loyalty from Cambodia, dan ini digunakan untuk pecah belahkan ASEAN. So this is what is happening, and we have taken note of that. Is that part of the cost-benefit analysis yang mungkin akan dikemukakan oleh pihak kementerian. Memang ketara tuan yang betul bahawa kerajaan China sedang underwrite seorang diktator di ASEAN dan menggunakan alasan non-interference. So soalan yang timbul dan kerajaan harus menjawab, adakah kerajaan Malaysia bersetuju dengan negara China untuk mendukung seorang diktator ataupun diktator-diktator di ASEAN dan lain-lain tempat, termasuk menolong satu MDB dan memberi legitimasi kepada seorang pemimpin Malaysia yang berkait dengan the biggest kleptocracy dan money laundering activity scandal di dalam dunia ini. So therefore, the Chinese can underwrite even leaders, who are involved in the biggest money laundering scandal in the world. This is the power of China, and this is the power of what power can do, especially when you have money power through AAIB. Sekian, terima kasih. Ya, Kuala Selangor